Dah, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Sihat? Sehat, alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada hari tu lagi akak asyik dengar suara lelaki je. Mana yang perempuan? Kenapa malu ke? Buka mic kejap. Kami lelaki. Ada. Terima kasih Irisha menjadi wakil. Nak buka kamera pun bagus juga. Tak adalah kita orang rasa muak tengok muka each other. Nak tengok muka baru juga. Tutup balik. Muhaimin bagus. Okay, cantik. Siapa yang buka? Bagus. Buka. Lagi cantik. Tunjukkan wajah-wajah handsome dan cantik anda. Silakan. Okay, dua orang je. Tak apalah. Yang lain malu kot. Ayah siapa? Ayah siapa tu? Adam tanya siapa Dam? Siapa pula lah yang dipuji handsome ni? Okay, untuk sesi 2 ni, seperti yang anda semua maklum, kita akan teruskan dengan sesi perkongsian testimoni dan maklum balas daripada adik-adik. So, semua dah ready ke? Dah, okay. Kita mulakan dulu dengan grup Adam, boleh? Memandangkan grup Adam semua dah ada. Boleh. Sekejap Okay. Okay, nampak. Oh, pakai slide ah? Bagus. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rifan bin Masih bersama adik grup saya iaitu grup pertama untuk present. So kita orang diberi tugasan untuk memilih sebuah kicap yang dah ada kat Malaysia ni, and kicap yang kita orang pilih. Tapi before that kita orang akan tunjuk dulu. Kita orang akan tunjuk dulu pasal slide kita orang akan cakap pasal apa. First and foremost, kita orang akan cakap pasal kicap yang kita orang pilih, and then kita orang akan bincang dan kita orang akan tentangkan pasal founder kicap ni, and then jenis kicap yang diorang jual, and then nutrition setiap kicap, and then ingredients kicap tu. Lepas tu survey response kita orang ambil daripada kawan-kawan kita orang pasal kicap kita orang pilih ni, and then reflection tu nanti kita tengok lagi. Okay, so kicap yang kita orang pilih ialah kicap Malaysia's favourite, iaitu kicap Habhal. Habhal itu kicap favourite. Okay, sama-sama. Okay, so hamba Allah kat tepi ni, kat kanan kita ni lah pencipta kicap Habhal. So Habhal ni sebenarnya singkatan daripada nama beliau, iaitu Haji Ahmad bin Haji Abdul Latif. So kalau kita singkatkan, kita ambil apa huruf yang kat depan start nama dia, dapatlah Habhal. So macam mana kicap Habhal ni boleh tercipta? Dia start dengan alhamdulillah hamba Allah ni, dia membeli kicap daripada seorang pedagang Cina, dan beliau menambahkan sendiri macam secret
secret ingredient beliau kat dalam kicap tersebut. So and then hamba Allah ni dia jual kicap dia dekat gerai-gerai kecil yang ada dekat Singapore, and then dekat situ daripada gerai kecil tu orang start notice dia punya kicap dia sedap semua. So kicap ni pun jadilah satu yang jenama yang famous lah. So dengan itu jadilah kicap halal. Okay, so untuk types of halal soy sauce saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Huda. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay, saya Huda. Kejap. Nanti, maaf mengganggu sekejap. Tak apa. Nanti boleh tak semua yang ada buat slide lah hantar dekat dalam grup boleh? Dalam boleh, grup Sulam boleh Okay. Okay, sama-sama. Okay, so Habhal ni dia ada dua jenis kicap, iaitu first manis dan masin. So manis ni biasanya kita semua pernah guna kan dalam masakan kita ataupun makan dengan lauk, dengan nasi. So yang masin ni base yang saya tahu masin ni biasanya digunakan dalam masakan lah. Okay, so nutrisi dalam kedua-dua kicap ni dia dia ada bilangan kalori yang berlainan. Contohnya macam manis dia ada banyak tenaga, macam mana nak cakap, kalori yang banyak iaitu 221 kalori. And then kita ada protein, which is kicap manis lagi banyak iaitu 0.5 setiap hidangan, dan 3.0 gram untuk setiap 100 ml. Manakala kicap masin kita ada 0.4 gram setiap hidangan dan setiap 100 ml kita ada 2.7 gram. So saya akan pass to the next person, Zaki. Okay, boleh dengar ya? Boleh, sama-sama. Okay, ya. Ingredient yang diorang guna dalam kicap tu adalah gula, salah satunya ada gula. Gula itu diperoleh daripada penggilingan terkemuka di Malaysia dengan kawalan kualiti yang ketat oleh bahagian jaminan kualiti. Seterusnya adalah karamel. Karamel dipilih dengan teliti daripada antara pengeluar terbaik di Malaysia, dibungkus dalam plastik LDPE dan drum HDPE untuk kebersihan dan kesegarannya. Yang ketiga adalah garam untuk memberi rasa masin sedikit, yang diimport dari Australia untuk memberi rasa uniknya kepada kicap kipas udang. Last but not least ialah kacang soya. Kacang soya yang berkualiti diimport dari Kanada dengan kandungan protein yang tinggi, merupakan sumber protein yang baik dan memberikan rasa kicap kipas udang yang sangat baik. Ada. Ya. Kita silentkan mic dulu. Tak apa. Faham. Sekejap, saya sedikit. Okay. Okay, sambung.
Sorry. Saya present makan ni. Saya lupa. Okay. Tak apa. Faham. Okay, so next in the slide ialah pasal survey response yang saya cakap awal-awal tadi. Okay, so korang ada buat satu Google form and then korang distribute link tu dekat kawan-kawan kita orang lah, and then korang dapat total of 64 responses. So korang tanya 4 je soalan, tapi 4 soalan ni bagus lah. Okay, so soalan pertama, would you buy Habhal's product? So majority cakap yes, diorang akan beli sebab Habhal ni kan dia ni satu jenama yang sangat famous lah kat Malaysia ni, kalau semua orang pun akan tahu lah. Then next question pun tanya adalah, do you like Habhal soy sauce? So Habhal, so dia punya ni sama je, 70%. So mungkin siapa yang jawab no tadi jawab no kat sini. And then next soalan yang dia tanya adalah, do you use Habhal soy sauce in your cooking? And then kat sini dia tengok percentage dia kurang sikit daripada yang sebelum ni. And then lastly korang tanya, does Habhal soy sauce help in your daily menu? So kita tengok sini percentage dia semakin berkurang. So kita tahu walaupun orang suka kicap Habhal ni, tapi bukan semua orang guna kicap Habhal. Sebab mungkin ada orang nak support produk lain ke gitu, macam orang support small companies ke kan. Okay, so last kali dalam orang punya isi karagan slides ni ialah reflection yang pasal session 1 tadi. Yang first session kita sebelum ni. So kalau yang ni macam okay, tak apalah, saya continue lah. Sekejap. Untuk bahagian reflection awak ni daripada untuk ni yang akak bagi slide. Miss dah habis lah presentation berkaitan dengan Habhal ni. Dah habis lah. Okay, yang tu kita buat nanti. Maksud akak nanti sesiapa bersuara lah nak bagi point. Sekarang kita habiskan bahagian presentation group dulu yang kicap sahaja. Tapi bagus group awak siap buat survey ni semua. Aduh, budak-budak sekolah. Bagus Ke sebelum ni dah ada task macam tu? Tak, kita orang memang born this way, yes. Bagus, suka confident. Boleh bagi tahu Mama dah. Okay. Kita boleh move on to the next group. Thank you group Adam dan kawan-kawan yang lain untuk yang hasilkan slides, yang buat Google Form semua. Okay. Adam cakap tadi, saya cakap. Adam cakap tadi, saya cakap. Tak ada, okay tak. So, saya berada pada grup seterusnya untuk present. Okay. Sekejap. Sebelum tu, presentation ni ada soalan ke? Ke semua baik tak nak tanya soalan? Diam semua ni. Faham tak? Faham. Tak ada. Yelah, korang mesti support sama-sama korang kan? Saya tak bully kita orang hari tu. Okay, tak apalah sebab kami ni akak-akak yang baik. Kami pun tak naklah tanya soalan. Pula esok awak ada kelas kan, kesian. So tak naklah menambatkan lagi masa, kita terus kepada next group. Okay, next group. Siapa? Seorang wakil tolong cakap. Ya saya, group saya boleh. Saya ada soalan dekat grup Adam Ikuan tadi. Okay. Come. So kita dah So kita dah tahu yes, kicap Habhal ni bagus, dia sedap dan sebagainya. Tapi jikalau dia beri peluang buat Adam dan kumpulannya lah untuk menambah baik kicap ni, agaknya apa yang akan dibuat oleh kumpulan? Soalan kipat. Okay, Saya suka soalan tu. Okay, so macam yang kita tahu, Habhal ni kan famous, yet at the same time Habhal ni bukan satu produk yang agak mahal untuk
orang untuk suri rumah untuk membeli. So diorang akan pilih lagi produk yang macam lagi murah sikit, macam kicap Nudin ke, kicap Jadin ke. So saya punya suggestion ataupun saya kalau saya boleh menambahbaikkan lagi produk ni, first sekali saya macam boleh mengembangkan lagi cara untuk memasarkan produk ini. Macam bagi contoh, saya akan menjualkan produk ni dalam kuantiti yang kecil untuk sesuai. Macam ni cakap dia macam, kan kicap Habhal kan botol dia besar. So sekarang ni saya akan buat macam botol dia untuk mengecil, macam kecilkan kuantiti yang dijual. Lepas tu kuantiti yang kecil dijual tu dia macam boleh orang guna. Macam selalunya sekarang ni kan kalau dia tengok dekat kenduri, orang kadang-kadang bukan saja macam bagi bunga telur, saya sekarang ni orang kadang-kadang dah bagi kicap juga sebagai macam hadiah kepada orang yang datang lah. So orang pihak penganjur kenduri ni, orang boleh consider sebagai yang mini punya Habhal soy sauce ni untuk bagi pada pengunjung yang datang kepada kenduri tu lah. So itulah suggestion saya untuk menambah kebaikan dari produk ini. Sekian. So sebenarnya kita macam kiranya Adam nak bagi diorang rasa-rasa dululah kan. Dari situ apa tak kenal maka tak cinta kan. Betul. Bagi diorang rasa feel dulu lah. Okey. Oh Kidam, nanti Alia puji Adam kat Mama. Laju je jawab. Ada grup lain nak tanya ke? Akak-akak yang manis, Masyita, Laili, Faiza. Alah baiknya semua. Tak ada, Ini cuma nak cakap saya suka presentation tu. Bagus. Ya, Bagus Adam. So tak ada Tak ada soalan dah? Tak ada Okay, kalau tak ada, next group. Group mana yang siapa wakil jawab saya? Saya dan Okay, main. Okay, cantik. saya pinjam mic-nya Dimas sekejap. Di Iman Okay. Syakir. Oh, Iman Syakir, okay. Wow. Mana? Atas masalah teknikal sedikit, so Iman Syakir terpaksa present dia punya kat saya punya laptop. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Okay. So kita orang buat research pasal kicap Jalin. Agak popular lah kot kat Malaysia ni kan. Tapi saya jarang lah beli kicap ni. Saya tak minat kan. Tapi saya pun nak belajar kak. Kenapa orang minat kicap ni? Bagus. Kenapa orang kurang minat? Saya macam orang saya kurang minat. Jadi tengoklah kenapa saya kurang minat, ada orang lain minat kan kicap kan. Okay lah. Okay. Okay, slide seterusnya. Okay. Okay, kita akan cakap pasal dua jenis kicap. Saya akan menerangkan tentang kicap lemak manis dan Arif Zikri akan menerangkan tentang kicap masin. Okay.
Kicap lemak manis jalin adalah kicap cair yang siap untuk dimakan itu saja. Bolehlah makan dengan nasi saja kan, tak perlu masak tu kan. Sebab bukan semua kicap saya rasa boleh makan saja, sebab ada kicap yang terlalu manis atau terlalu masin yang memang sesuai untuk makanan saja. Tapi untuk kicap jalin ni memang sesuai lah untuk masakan saja. Lepas tu dia rasa dia manis-manis, lemak sikit, seimbang lah. Bagi saya rasa dia, sebab saya pernah rasa kicap jalin dan saya rasa dia tak kuat sangat, memang sesuai lah makan dengan nasi dengan lauk-lauk. Lepas tu untuk masakan pula saya rasa kurang rasa sikit kalau untuk gunakan masakan. Okey, saya rasanya. Okey, boleh baca pembungkusan berfungsi untuk menyimpan produk dan melindungi ini packaging sos lah. Sebelum lagi pada pengguna pembungkusan yang menarik serta menepati terasa pelanggan. Okey, dia kata menepati terasa pelanggan tu. Okey, tadi tengok kicap habal lah, habal macam kipas udang lah kan, yang popular lah, saya rasa paling popular lah kat Malaysia kan. Rumah mesti ada, rumah mesti ada. Kicap jalin ni saya rasa kurang sikit popular pada kicap habal tu. So tapi bagi saya pembungkusan dia lagi menarik. Tengok warna orange bright kan, menarik mata saya untuk membeli kicap ni. Dia macam belilah saya kan, menarik perhatian. Dia macam ada mesin di situ kan. Ni marketing strategi lah. Gimana bright-bright gitu biar orang nampak. Lepas tu dia ada dalam botol kaca macam biasalah, selalunya kita dalam botol kaca, dan yang besar punya dalam botol plastik besar ni lah. Okay, lepas tu produk kicap lemak manis dibungkus menggunakan botol kaca, botol plastik yang besar. Jenis pembungkusan botol kicap terdiri daripada botol besar kecil hingga sederhana. Botol kaca tu pun ada besar kecil kan, seperti 320ml dan 150ml. Manakala pembungkusan botol plastik adalah untuk mengisi volume yang lebih banyak, 2 liter sampai 5 liter. Banyak kicap tu kan. Okey, kandungan kicap ni air, kacang soya, wajib lah, gula, garam, karamel, karamel E150, pengandung, penambah perisa, asetik dan pengawet. Okey, slide seterusnya. Okey, nak cerita lah pasal kelebihan dan kekurangan kicap ni pula, yang bahagian lemak manis punya. Masih nanti Rizky akan terangkan. Okey, kicap jalin lemak manis mempunyai rasa yang sedap. Okey, memang sedap lah, manis-manis dia, lemak-lemak dia, rasa manis kicap memang sesuai dimakan dengan nasi ataupun letakkan dalam masakan. Boleh letakkan masakan. Rasa yang tidak terlalu kuat juga membuatkan kicap ni boleh terima ramai. Bukan semua orang suka kicap, jadi mungkin kalau nak start makan kicap, bolehlah aku try kicap jalin ni. Memang bagi saya friendly lah to the taste, friendly tertang. Okay lah, awak dah promote ni kan, tak akak rasa macam nak beli lah lepas ni jalin tu. Okay. Slide seterusnya. Okey, kicap ini, ini kekurangan dia pula. Kicap ini agak cair jika dibandingkan dengan kicap lain. Jadi kalau siapa yang tak suka cair tu, bolehlah, tak suka cair tu, tak recommend lah kan. So jumlah yang banyak diperlukan bagi menaikkan rasa kicap ni. Dah lah cair kan, tapi lepas tu kalau nak rasa kuat, tak banyak-banyak. Habislah botol, nak kena beli lain pula kan. Tak syok lah. Betul. Kicap juga suka untuk melekat pada masakan kerana rasanya yang tidak kuat. Rasa kuat tu yang tak kuat tu yang kelemahan dia lah. Satu dia. Okey. Seterusnya saya akan berikan kepada Rizky untuk membentangkan tentang kicap masin pula. Okay, persilakan. Pembetulannya bukan kicap masin, kicap pekat. Apapun, kicap pekat jalin adalah kicap yang tidak punya rasa masin, sebab dia ialah kicap pekat. Rasa kicap pekat ni dia ialah lebih kepada rasa lemak dalam masakan, bukan kepada rasa masin. Sebab tu bila kicap ni ada rasa lemak yang lebih, rata-rata pengguna ataupun daripada blog-blog yang saya baca, ramai orang lebih suka untuk gunakan kicap pekat jalin ni sebagai satu bahan untuk menambah warna. Ataupun kalau dalam mi goreng kan kita tak nak mi goreng kita yang nampak kuning, yang nampak pucat saja. So apa yang kita buat untuk tambahkan lagi dia punya warna atau kelembapan dalam kicap dalam masakan tu adalah dengan menambahkan kicap pekat ni lah. Okay, so next slide.
Jadi kita lihat pula dari segi pembungkusan lain daripada yang lain. Warna purple, tak banyak kicap yang ada warna purple ni. Betul-betul. Kita tengok pembungkusan kicap jalin ni, dia berfungsi untuk menyimpan produk dan melindungi produk daripada kerosakan sebelum diagih kepada pengguna lah. Yalah, sebelum time proses kita nak masukkan dalam botol. Dalam botol tu pula ada masa transportation untuk pergi ke kilang, untuk pergi ke pasar raya sampai ke tangan pengguna. Kita kena ada botol bekas yang boleh tahan lasak, yang boleh menahan dan melindungi produk daripada rosak lah. Okey. Jadi pembungkusan menarik, menepati cita rasa pelanggan dan meningkatkan nilai satu produk. Yalah, bila kita tengok produk tu macam cantik kan, menarik perhatian, warna purple bukannya selalu ada. Jadi kita terus rasa macam menarik ni, mungkin boleh dicuba. Sudah cuba sekali, mungkin nak lagi. Kita tak tahu. Jadi seterusnya, produk kicap pekat jalin dibungkus dengan botol belum lagi. Ke belakang balik. Terima kasih. Sama. Produk kicap jalin dibungkus menggunakan botol kaca dan botol plastik supaya tahan lasak dan dapat menyimpan dengan lebih lama. Jenis pembungkusan botol kaca terdiri daripada botol bersaiz kecil dengan jisim 500 gram seperti yang anda lihat di sebelah kanan dan sederhana dengan jisim 1 kg seperti yang anda lihat di belah kiri. Pembungkusan botol plastik pula adalah untuk mengisi volume yang lebih berat iaitu 2.5 kg ataupun mungkin lebih besar daripada gambar yang anda lihat di situ lah. Jadi ada yang lebih Okey. Sama-sama. Saya pun sebenarnya jarang beli kicap pekat jalin ni. Maklumlah banyak menggunakan kicap ABC, kicap daripada negara jiran. Apapun kandungan kicap jalin ni diperbuat daripada kacang soya, gula, garam, karamel, tepung, gandum, bahan perasa dan pengawet yang dibenarkan. Makna tak adanya haram nak makan kicap jalin ni, tak adanya tak boleh pakai dalam masakan sebab bahan-bahannya semua ialah bahan yang dibenarkan. Jadi, yang penting halal. Betul-betul. Alhamdulillah halal. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan pula kepada kelebihan dan keburukan. Jadi ada dua kelebihan yang saya dapat senaraikanlah dengan ahli kumpulan saya. Pertama, kelebihan kicap jalin adalah dia mempunyai rasa yang manis dan warna yang pekat bagi menambah warna makanan. Sebab tu even dalam manisan sendiri pun orang akan letakkan kicap pekat jalin ni untuk menambahkan warna dan juga rasa lemak dalam masakan tu lah. Dan yang kedua, rasa yang tidak begitu masin dan tekstur yang lebih pekat berbanding kicap cair. Dia akan jadi satu bahan yang sesuai lah untuk kalau nak buat lebih berkuah ataupun menambahkan lagi kelembapan ataupun tekstur kepada makanan tu. Jadi kicap pekat jalin ni ialah bahan yang sesuai. Apapun setiap benda yang baik mesti ada buruknya, tak ada apa yang sempurna. Kita lihat pula kepada keburukan kicap jalin ni. Allah, masuk agama kejap. Insaf kejap. Pertama, kicap ini tidak mempunyai rasa yang terlalu kuat. Jadi kalau nak guna dalam masakan, dia susah sikit, mungkin kena gunakan bahan-bahan lain untuk menambah perasa. Sebab kicap ni tidak mempunyai rasa yang terlalu kuat, dia tak boleh jadi satu bahan asas untuk digunakan sebagai perasa dalam makanan tu. Yang kedua, dia mempunyai rasa yang sedikit pahit jika diletakkan secara berlebihan. Jadi kepada mereka yang bakal memasak, jangan letak berlebihan, nanti orang tak makan pula. Okey. Dengar tu Masyidah. Okey, akak-akak yang lain pun yang masak sekali. Ingat, jalin yang tak banyak. Sama-sama. Okey, yang itu kita nanti. Boleh? Yang bawah-bawah tu semua dah termasuk dalam tu kan? Lah. Okey, adik-adik. Adik-adik. Ya, Adik Arif, adik Adam. Yang bahagian testimoni dan seterusnya tu kita buat lepas ni. Kita terus kepada grup seterusnya dulu. Means kita habis bahagian kicap sahaja dulu. Baiklah. Okey. Tak apa. Aduh, ada soalan ke tak ni? Kawan-kawan.
Saya ada soalan. Okay, ada membalas. Okay, teruskan. Okay, so soalan ini saya menunjukkan soalan ini kepada saudara Iman Syakir. Okay, so saya nak tanya. Maaf, saya nak tanya. Sebagai jikalau anda merupakan seorang usahawan, macam pengusaha nasi lemak ke, atau pengusaha macam masakan goreng ke, kan? So anda, kalau anda lah kan, anda mau pilih kicap lemak manis ke, ataupun anda lebih rela untuk menggunakan kicap pekat jalin, dan mengapa? Sekian itu saja. Soalan tu juga kepada saya. Kalau saya usahawan nak guna kicap lemak manis ke kicap pekat? Bagi saya yang ada experience masak nasi goreng di tiap hari, untuk adik-adik saya lah, memang saya masak nasi goreng. Bagus, saya suka. Senior yang baik, okay. Saya akan pilih kicap yang lebih cair lah, itu kicap lemak manis tu. Sebab kalau pekat, nasi tu dah kering. Lepas tu kita tak ada kalau nasi, kalau kicap pekat kita perlu guna yang banyak. Lepas tu kalau macam tadi lah yang ada cakap, kicap pekat ni kalau tak banyak sangat adalah pahit, lepas tu tak rasa pula kan. Kalau tak banyak pahit pula. Jadi manis apa sesuai. Tapi cakap pasal kicap untuk masakan, saya kurang ingin menggunakan kicap jalil lah. Saya lebih cenderung menggunakan kicap dibuatan Cina. Sebab Cina memang specialize, ataupun saya memang recommend lah satu brand ni, nama dia Li Kum Ki. Sebutan macam tu kot. Li Kum, saya buka. Apa? Tadi je. Nak search nanti. Likam je, saya suka. Dia memang sesuai lah untuk digunakan untuk masakan. Halal kita tak ada halal, memang halal. Boleh diimport di Malaysia, saya pun pernah beli, saya gunakan untuk masakan. Memang sedap, TikTok punya untuk masakan. Tapi makan saja, saya rasa tak boleh makan kot. Memang untuk special untuk masakan. Itu je panjang saya. Iman memang suka masak Suka. Saya suka pergi dapur. Orang lelaki lain bantu saya. Bagus Sekejap saudara Muhammad. Sebelum itu saudara Iman Syakir. So jadi anda cakap sendiri bahawa anda cakap saya lebih rela untuk menggunakan kicap buatan orang Cina. So jadi adakah slogan Buy Malay First tu tidak terlintas langsung dalam minda anda? Komen. Maksud saya memanglah saya menyokong kicap Cina untuk lebih masakan. Tapi saya perasan kicap Melayu ni lebih digunakan untuk makan sahaja. Satu lagi, kita kena contohi benda baik. Jadi kita kena improve lagi kicap kita untuk menandingi kicap-kicap seperti kicap di China, di Jepun, di Korea itu. Itu maksud saya sebenarnya. Baik, saudara Iman. Saudara Iman, saya satu soalan. Syik saudara Iman je. Okey, saudara tak apa. Saudara Ariziki yang handsome. Soalan saya, sebagai pengguna kicap jalin, tahu kicap jalin popular di Malaysia dan mungkin popular di Indonesia dan berdekatan ini. Apakah cadangan anda untuk kita mempromosikan dia di antarabangsa? Sebab rasanya sedap, bukan tak sedap, rasa kicap dia ni sedap, semua tahu kan, sampai famous. Tapi ada cara-cara nak mempromosikan dia? Terima kasih saudara Muhaimin. Saya suka dengan soalan Muhaimin. Mengangkat nama watan ke arah antarabangsa, ke peringkat antarabangsa. Apa pun, kita ikut cara Jepun lah. Bagaimana mereka menaikkan, mempromosikan produk mereka sendiri adalah daripada kita membeli dahulu produk jenama kita sendiri. Kalau kita beli cap jenama Cina lah, pada Jepun lah, sampai bila produk kita nak naik? Boleh Betul, saya setuju. Kan? Kita kalau nak berjaya, kita naikkan dulu produk kita promosikan dia lagi. Mungkin daripada iklan-iklan, mungkin kita akan promosikan dia pula kalau pergi luar negara kan. Cakap dekat kawan Jepun, cakap dekat kawan Cina, beli kicap ni lagi sedap. Mungkin. Dengan itu,
mungkin nama kicap ni, pengaruh kicap ni mungkin akan keluar negara lebih menaikkan nama, lebih untung, mungkin dia dapat menyumbang lebih kepada ekonomi negara kita. Sikit. Adakah itu jawapan yang memuaskan hati anda? Apa saudara yang bertanya dia siapa tadi? Sangat Saya puas. sangat puas dengan jawapan dia. Apa dia awak apa? Sangat puas. Okay, puas. Ni geng-geng satu sekolah ke ni? Satu sekolah Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Oh tidak. Saya tahu kot sama-sama kawan saja nak musik. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, Faizah, Laili dan Masyita. Bukan kita lagu korang kata korang baik cakap ke? Mana Saya tidak, Faizah dengan Laili. Korang tak muak ke asyik dengan Kak Fatihah je? Nak juga dengan Masyita, Faizah, Laili bersuara, betul tak? Betul. Ha. Ya ke Kak Tiha Sama best kan? lah. Dah. Fatihah Orang lain best. pula. Cepat. Faizah, Laili, Masyita. Saya rindu keceriaan Kak Masyita. Apa dia? Ada rindu ke apa? Okay, Masyita. Hilang dia dari sini. Macam sis okey gitu sis? Dah tutup mic dah tu. Aku. Okay, lepas jap. Lepas ni grup kedua kan? Ya Kak. Siapa ni? Okay, lepas dah habis ketiga grup, ada lagi satu grup kan tinggal. Ya. Nanti untuk bahagian apa? Yang next bahagian testimoni, adaptasi, cadangan penambahbaikan impak kesan tu nak buka, yang boleh buka cam boleh tak? Nak sajalah nak rasa atmosfera borak-borak dengan korang. Boleh tak? Boleh Kak. Okay. Yang perempuan nak buka pun boleh buka cam. Pakai tudung. Seorang buka dah. Bagus sampai Arif Zikri. Okay. Kesan dekat grup yang tadi. Daripada dia asyik menunggu je. Okay, next group. Group apa? Siapa? Grup saya Kak. Oh, grup awak Dah nampak skrin belum? Okay, nampak dah. Okay, cantik. Kikomen. Allah sebut betul. Kikomen soy sauce. Yang ni ada masukkan kan dalam slide akak hari tu. Soy sauce ni. Boleh dengar tak? Dengar, Sunshine Okay. Ice. Sama apa ni? Nak panggil apa ni? Anissa. Oh, awak lah Anissa. Okay, Anissa. Silakan. Hello. Assalamualaikum and hi everyone. Saya Anissa, mewakili daripada grup 3 yang diketuai oleh Muhaimin dan ahli-ahli lain iaitu Sofia, Syuhada, Zulaika and last sekali Sharifah. In my own opinion, kicap Kikoman ni memang famous lah sebenarnya dalam dunia dalam dunia makanan lah. Biasanya kita cicah dengan sushi ataupun campur-campur makan dengan nasi dengan telur. Nak masak pun boleh. Pindah kat pengenalan boleh tak? Boleh. Jangan pressure diri sangat. Ni bukan sekolah yang cikgu tengah menilai menulis tak. Relax je. Because of dia boleh buat untuk makan, untuk cicah-cicah, untuk masak. Memang akan dipanggil all purpose soy sauce because memang banyaklah kegunaan dia. Ini saya tak tahulah. Saya tak tahu orang cicah nenas dengan kicap apa, tapi biasanya rasanya ada kot orang cicah nenas dengan kicap masin ni. Rasanya macam ada. Harga sebotol untuk kicap masin yang 150 ml ni lebih kurang RM8. Tak boleh nak tetapkan harga RM8 because kita tak tahu ekonomi naik, ekonomi turun dan penjual tu sendiri
nak jual harga tu RM8 ke ataupun lebih sikit ataupun mungkin ada promotion kurang. Seperti akak-akak pernah ajar kepada kami, kicap soy sauce kan ada dua cara pembuatan. Satu naturally brewed and lain satu saya lupa nama dia tapi cara moden. Kicap Okay. Kekkoman ni bagi saya dia agak bagus lah untuk digunakan sebab dia naturally brewed, iaitu penampaian yang dibanca secara semula jadi. Rasanya lagi kuat lah daripada kicap-kicap lain. Saya cakap kicap lain tak bagus tapi kicap Kekkoman ni memang kita dah biasa dengar, kita tahu memang rasa dia sedap lah dan kuat lah rasanya sebab dia naturally brewed. Dia tak ada MSG, tak ada pewarna, tak ada bahan pengawet. So memang everything is natural dan selamat untuk digunakan halal dan thayyiban. Amboi. Okey, saya serahkan part seterusnya kepada orang lain. Okey, kemudian saya akan menceritakan tentang kandungan apa yang ada dalam Kekkoman soy sauce ni. Okey. Yang pertama kita tahu dia ada air. Air ni air yang bersih lah kita nak jadikan sebagai makanan, kita nak bersih, tiada kuman dalamnya dan suci lah bila minum. Kemudian ada kacang soya, kita tahu kacang soya, tapi yang Kekkoman ni dia ambil kacang soya yang berkualiti, yang mahal untuk dibuat sos supaya hasilnya akan lebih baik. Ialah untuk menghasilkan produk yang elok, kita memerlukan bahan yang paling terbaik yang kita ada. Dan kemudian kita tambahkan sedikit garam untuk menambahkan rasa dia supaya rasa dia lebih baik dan sedaplah untuk dinikmati seisi keluarga. Kemudian gandum. Gandum ini kita tahu gandum ni mempunyai protein untuk memberi kemudahan kepada kita dan baik untuk badan kita. So gandum ni penting lah dalam untuk membuat kicap soya ni. Dan satu lagi bahan yang special lah ditambahkan iaitu penambahan ramuan Kikkamon aspergillus. Yang ni bahan special lah untuk soy sauce ni. So supaya rasa dia lebih lain daripada rasa yang lain. Dan dia ni kita boleh guna untuk macam-macam lah, untuk makan nasi boleh, masukkan dalam masakan pun boleh. So pembungkusan dia ada 3 pembungkusan. Satu dalam 120 ml. Yang ni untuk kalau macam makan dekat rumah tu okey lah, kita dah nak makan dengan nasi cukup lah untuk 120 ml ni. Dan 250 ml ni untuk kita gunakan untuk memasak di rumah. Kalau nak macam rasa makanan tu rasa Jepun sikit kan, kita tambah kicap Jepun. Jangan tambah kicap kita Sunda nanti rasa Melayu. Kita tambah kicap ni rasa Jepun. Lepas tu 500 ml ni untuk kalau macam restoran tu nak guna untuk memasak, untuk berniaga, okey lah. So cukup lah kuantiti dia untuk memasak tu. Itu saja. Yang ni cadangan ni nanti lah. Okey. Ada sebang soalan tak pasal kicap Kekkoman soy sauce? Bagus, awak sendiri tanya je. Ni member dah offer. Siapa nak tanya soalan? Saya dengan kawan saya pun ada soalan lah. Okay. Soalan pada saya dulu. Saya tertarik dengan proses penampaian secara tradisional tu. Jadi, adakah sepatutnya kicap-kicap jenama Malaysia ataupun kicap-kicap daripada Malaysia lah patut juga mencontohi macam mana pemprosesan pembuatan kicap Kekkoman ni supaya dia pun sama-sama sedap, sama-sama naik dengan kicap ni? Okey, saya boleh jawabkan.
Okay, untuk kicap ni untuk pandangan saya, seharusnya kicap di Malaysia patutlah mencontohi cara pembuatan kicap kikoman ni sebab dia menggunakan kaedah tradisional. So kaedah ni apa yang membezakan tradisional dengan moden adalah kita dapat merasai nilai estetika dia, nilai asli dia, kita dapat rasa dia punya bau, dia memang asli. Dan kita tahu kalau biasanya tradisional ni dia tak ada bahan pengawet dan dia sihat untuk badan kita, dia tak ada bahan chemical. Jadi saya sebagai rakyat kreatif, saya setujulah untuk rakyat Malaysia untuk kicap-kicap di Malaysia ni untuk mencontohi kicap Jepun ini, iaitu kicap Kikamon Saisara. Kikoman. Okay. Ada soalan? Ada puan? Saya ada soalan. Tapi namun soalan saya ini tidak ditujukan kepada saudara Muhaimin, tapi soalan saya ditujukan kepada saudara Akak Sofia. Jadi Akak Sofia boleh dengar ke? Sofia. Sofia Elisha ke? Oh ya? Ada. Okay, jadi saya ada satu soalan untuk ditanyakan kepada Akak Sofia. Okay, jadi kicap Kikoman ni macam tadi dikatakan 180 ml untuk harga RM8. So bila kita dengar tu actually agak quite pricey lah kalau nak comparekan dengan jenama lain macam Habhal, Jalin, macam walaupun dengan harga macam tambah sedikit je, contoh kicap Habhal RM9.5 dan dapatlah dalam 250 ml, which is 100 ml lagi lebih. So, jadi adakah anda recommend kicap Kikoman ni kepada suri rumah ataupun usahawan-usahawan kat luar sana? Okay, kalau untuk suri rumah saya tak recommend sangat sebab kalau dah pricey tu susahlah juga untuk mereka. Jadi mereka bolehlah guna kicap biasa. Tapi untuk usahawan saya recommend Kikoman. Okay Adam, saya tanya, Adam support tak local punya produk? Saya support lokal tapi saya lebih pentingkan produk Melayu. Yes. Siapa yang Okay. siapa background belakang tu? Tak ada apa Kak, tak ada apa. Okay. Okay, semua bahan-bahan ni semua bukan import daripada New Zealand ke Canada ke, semua ni semua produk lokal and dia pastikan semua bahan-bahan ni full quality. Jadi kalau Adam nak beli kicap yang ada quality, Adam belilah Kikoman sebab yang lain tu kalau murah bukannya tak boleh percaya, tapi faham lah kalau yang jenis Quality mahal dia. tu ada banyak usaha yang diletakkan ke dalam untuk penghasilan kicap itu. Boleh? Adam okey? Sekejap Oh, aduh, ada lagi soalan ke? Banyak Ada cepat Adam. Kemain ni korang? Okay, so macam Kak Sofia cakapkan tadi, dia ada sangat recommendkan Kikoman kepada usahawan ataupun macam pengusaha kedai macam tu kan, dia sangat recommend Kikoman. Okay, tapi soalan saya, seorang usahawan ataupun pengusaha, diorang macam mesti diorang mahu memaksimalkan macam diorang punya keuntungan dan meminimiskan orang punya rugi. So anda rasa macam anda rasa Kikoman ni dia sesuai untuk usahawan tu sebab dia macam
dia macam support lokal lagi lah. So macam tu lah macam Kakak Sofia cakap macam tu. So dia macam usahawan ataupun kicap kikoman sebab diorang perlu support lokal macam tu. Okey, bukan tu sahaja. Kicap kikoman ni beza dengan kicap lain, dia buat secara tradisional. Dia guna cara orang Melayu. Jadi kalau orang tu nak support bahan lokal dan juga nak promosikan lagi cara kami buat kicap, sebab kalau kilang lain dia guna contoh banyak bahan kimia nak boleh dipercayai ke bahan kimia tu. Dan kalau kita buat secara tradisional, bahan-bahan yang kami dah tunjukkan tadi itu je yang ada di dalam produk itu. Jadi anda boleh percaya bahawa produk itu bukan saja berkualiti tinggi tapi juga buat secara tradisional dan sedap untuk digunakan dalam masakan. Baik, terima kasih Kakak Sofia. Okay. Ada apa-apa soalan lagi ke? Okay, tak ada. Kalau tak ada, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada grup Muhaimin dan kawan-kawan. Saya nak cakap, saya amazed lah juga. Maksud saya, soalan boleh tahan. Jawapan pun korang laju je jawab. Macam tu. Saya suka sebab confident. Dah boleh dah kot. Dahsyatlah korang ni. Kakak dulu waktu sekolah macam potato je. Me too. Okay, siapa yang boleh buka cam, kita buka cam. Siapa lagi nak buka cam? Buka. Go. Yang apa ni? Girls tak ada ke? Malu ke? Tak apa, kakak ada teman awak ni. Kak Faiza ada, Laili ada, Mashita ada. Tak nak? Malu? Ada kak? Ada. Okay, saya tunggu. Dengan setianya Buka, kami menunggu buka. adik-adik. Nak kenal sangat muka-muka ni. 3 orang terus kat bahagian Muhaimin. Arif Zikri, 2 orang. Geng Muhaimin dengan Arif Zikri ni sama sekolah ke lain? Sama sebenarnya. Oh, kat tempat sama. Sekolah sama ke? Ya. Sama sekolah. Sama. Wow. Siapa geng MCKK? Sebelah saya ni Iman Syakir. Hai. Hai. Kenapa? Dah lah. Sakit je. Dia cuma negur ni dengan niat friendly. Awak fikir apa? Friendly. Ya, friendly. Betul. Ada nak buat game lagi ke? Izzah tadi? Ya. Alah, Ya, saya. rambutnya suara dia. Keluarkan lagi suara tu. Mana suara itu, Lily? Kita tunggu ni nak buat testimoni kan?
keluar. Yang perempuan nak dia ke nak kat kamera? Sial. Mana garis-garis cerita Main-main perempuan. Okey, seorang pun tak. Dia girls ada. Ya, kita nak soal benda difficult pun. Kami kakak yang baik-baik. Cik. Tak kan? Sorry saya kena. Okay, tak apa Huda. Dapat. PC saya tak ada kamera. Macam PC akak dulu. Ingat. Okay. Lepas ni siapa yang nak buka cam, kita silakan. Time tengah saya cakap dia belum buka cam, buka je tak ada masalah pun. Bagus korang jimat cam. Duduk ramai-ramai satu cam. Menyeratkan silaturahim gitu. Okay. Kita pergi ke bahagian testimoni adaptasi pembelajaran daripada adik-adik. Okay, siapa nak apa? Keluarkan point. Tak kisahlah siapa-siapa. Diam pula. Hello. Aduh, cakap korang pula. Kakak nak testimoni Testimoni Ya. Okay, cadangan sekali. Kita buat untuk bahagian testimoni dengan adaptasi pembelajaran dahulu. Akan nak dapatkan dalam 4-5 poin sahaja. Lepas tu kita boleh terus ke next. Apa dia? Bahagian penambahbaikan tu. Lepas tu 4 kesan. Kalau korang buat cepat, kita boleh habis cepat. Macam mana? Deal? Tahu esok korang kelas. Boleh kak? Testimoni apa yang kita belajar dalam ni kan? Ya. Okey, jadi apa yang saya belajar, saya dan Adam yang belajar, saya tengah belajar tentang kicap, cara pembuatan kicap dan jenis-jenis kicap tu. So, kicap ni kita tahu lah dia contohnya kicap minta hasil, kicap, dan ni membantukan kita untuk lebih yakinlah kepada produk-produk kicap ni. So nanti tak ada lah kita berlaku syubhah terhadap apa jenis kicap. Dan kita juga tahu, kita dapat juga belajar kegunaan kicap-kicap itu. So kita tak ada lah macam main bantai di sini kicap. Jumpa kicap kita tuang nasi kan dulu. So kita dapat kena pastilah kicap mana yang sesuai untuk digunakan. Dan cara nak kita apply kicap ni dekat luar adalah kita boleh gunakan untuk tujuan yang betul. Macam contoh kalau kita sebagai seorang usahawan restoran, kita boleh tunjuklah kita ajak chef kita tunjukkan dekat orang yang baru nak belajar masak tu, kita ajar kicap ni untuk masak ni, kicap untuk pelanggan kicap lain, kicap ni untuk kicap ni. So dia orang dapat mengenali dia. Dia pun dapat ketahui kicap ni kenapa untuk ni. So sebab kandungan yang ada dalam kicap-kicap itu. Saja dari saya, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Orang lain? Pada pandangan saya lah kan, saya rasa ini dalam buat pertama kali lah buat saya kan, saya rasa macam baru saya tahu tentang kicap ni. Dari segi sejarah kicap tu sendiri daripada China ke Jepun, macam mana dia menjadi sebuah kicap yang akhirnya diketahui sampai seluruh dunia. Lepas tu baru saya tahu macam mana proses pembuatan kicap ni sendirilah, daripada ada komponen koji dan sebagainya, penapaian dalam proses untuk membuat kicap. Akhirnya barulah yang kita dapat yang dekat botol kita kat rumah tu kan. Jadi itu buat saya adalah satu benda barulah yang saya Okey. Kalau dekat sekolah korang tak belajar pasal
Tak ada kan syllabus ni. Ingat tak? Kalau dekat sekolah setakat dalam silibus tu tak ada kot belajar pasal ni. Adalah dalam bio tu sikit pasal proses penyampaian tapi dia tak secara detail lah. Berapa ramai geng SPM ni? Ada tak geng SPM kat sini? Ada tipu. Siapa? Kita orang yang lelaki-lelaki ni kita orang semua form 4. Oh, yang ada ye lah. Okay. Okay. Orang lain? Tak ada? Mana grup yang tak point out lagi? Dia punya. Jangan malu adik-adik. Kami bukan cikgu sekolah yang nak menilai dan tak ada. Rasanya ada apa? Daripada grup sama orang lain pun tak apa. Daripada points like korang yang tadi tu. Boleh je. Okay girls. Keep voice je. Jangan sampai sesa tu sorang-sorang. Syahidah. Sharifah. Apa ni? Syua. Aduh, gambar-gambar K-pop dia. Syahidah je ke? Korang ngantuk kot, kesian je. Lah. Sudah dah. Okay, tak apa. Dah. Nanti korang ada bahagian, korang tak dalam bahagian slides kan? Semua tu, poin-poin tu. Betul tak? Testimoni dengan adaptasi kita orang tak ada. Ada yang ada cadangan dengan penambahbaikan je. Cadangan dengan impak. Okay. Kalau ada yang malu nak suarakan, nanti PM akak, boleh? Alah, malu-malu lah korang ni. Boleh? Okey ke tak ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita pergi ke seterusnya sebab yelah, kalau boleh kita nak siapkan penis secepat mungkin kisah kat White Suit kelas. Cadangan penambahbaikan. Banyak kekurangan kita hari tu kan? Betul tak Mas Syita? Banyak betul kekurangan kita. Teruk betul. Saya. Komen sikit. Okey, Mamin. Adam. Okey, Adam. So cadangan je lah. Kalau sebagai cadangan, saya lebih prefer guna quizzes daripada Kahoot sebab Kahoot ni dia memang actually quite known untuk diorang punya box, and saya rasa yang quizzes dia lebih smooth lah guna kalau compare to Kahoot. Okay, saya setuju dengan yang tu. Tak apa, jangan risau. Kita orang dah sediakan quizzes. Dia macam dapat membaca hati awak. Siapa Adam? Takut. Okay, ada lagi cadangan penambahbaikan? Okay, menurut saya cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat adalah boleh menambah lagi aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan lah supaya engage lagi dengan peserta-peserta dengan facilitator lah bagi saya. Lepas tu saya rasa aktiviti macam penerangan ke aktiviti flow dia perlu lebih lancar lah. Perlu tanpa ada delay apa-apa ke. Tapi macam kan online kita tak boleh elakkan lah ada apa-apa macam internet connection tak elok ke apa kan. Tapi kalau boleh kita smoothkan lah benda tu, tak boleh delay-delay lah supaya orang tak menunggu. Betul. Okay, terima kasih adik. Apa nama? Baik. Adik apa ni nama ni? Nak panggil apa? Iman Syakir. Iman Syakir. Terima kasih adik Iman Syakir. Betul lah kalau ikutkan nak tambah delay tapi kalau banyak ni saja dah drag berapa banyak masa kan. Okay, ada lagi ke untuk bahagian cadangan penambahbaikan?
Tak ada? Ke nak PM saja? Hello. Hai. Hello, ada. Assalamualaikum. Saya ada cadangan. Mohon cadangan ni tak terasa. Ini Terasa ya. cadangan saya untuk penambahbaikan program akak-akak ni ialah masalah time management. Sebab bagi saya macam tadi yang Adam bagi tahu kat saya time yang akan start 9.30. Tapi kita start tadi pun nyaris-nyaris pukul 10. Jadi memang melanggar masa kita orang untuk belajar. Tapi tak ada salah siapa-siapa lah. Itu memang salah kesalahan teknikal lah. Itu saja ya. Harap tak ada kemarahan apa-apa saya. Kita tak marah. Tadi kita Faham orang sangat. memang nak bagi link awal-awal tapi sebab Kak Fatihah kata tunggu korang habis taklimat kan. Dia macam ni sebenarnya. Kalau macam sesi sebelum ni, tunggu korang siap. dia kalau macam sesi sebelum ni, kita orang saja yang present, tak apalah nak start terus. Tapi sebab benda ni melibatkan adik-adik, awak nak seja tak? Nak seja kan? Sebab tu kesian lah dekat, sebab kan korang ada yang kena communicate kan, ada yang kena present. So terpaksa menunggu. Maaf sangat. Bukanlah sengaja niat kami nak drag. Faham sebab korang esok kelas kan? Faham. Okay. Saya tidak setuju dengan saudara Al-Mahir. Kenapa? Primary sini ialah seorang, so korang nak minta maaf. Okay, tak apa sebab Bagus lah mana juga. tapi benda ni semua memang ikutkan bukan siapa. Siapa je nak jadi macam ni, betul tak? Benar. Orang tak nak lambat masuk kan. Okay, ada lagi? Teruskan Kalau ya. Tapi kita nak dengar bunyi suara perempuan. Masalahnya dia suruh tak dijawab sis. Aduh. Tak ada ke boys, tak ada ke yang kenal kawan-kawan perempuan kat sini? Suruh sikit. Tak ada ke girls yang mantap-mantap? Boys je yang mantap ni hari ni. Pasal cadangan Kalau malu dah tak apa. Boleh PM je. Sebabkan nak habiskan benda ni dengan cepat. Agak kesian kat korang. Kalau boleh by 11.30 dah nak habis. Supaya korang boleh tidur esok boleh face to face dengan tenang. Ya. Okay. Impat kesan lah cepat. Cepat korang find out. Cepatlah kita habis. Lepas tu quiz 10 soalan. Sekejap je buat. Teruskan Tira, kita tunggu apa ni? Tak ada lah. Okay lah, saya tak nak drag masa awak lagi. Kakak nak impak kan? Yes, impak kesan. Allah, berdestingan pula tu. Itu korang So, punya komputer dekat ke tu? Tak jauh-jauh. So untuk impak apa yang saya rasa impak ni apa yang kesan dia dari apabila kita belajar ni, kita dapat kenal kicap. Tu kicap tu tahu lah kegunaan dia macam Maksudnya macam tadi kita belajar je Iman Syakir tadi dia beritahu ada kicap yang sesuai untuk masak, kicap masin sesuai untuk masak. Kicap manis tu kalau nak makan dengan nasi pun sesuai. Lepas tu macam kamu susah tadi, kicap saya tadi kicap hikoman tu. Kicap tu boleh guna untuk masak boleh. Okay. Hilang. Yang tadi dah ke? Saya sambung boleh Kak?
Boleh adik Oh, Zulaikha dengar teruskan. suara perempuan. Terima kasih mewakili perempuan. Impak dan kesan yang saya boleh nampak, kita boleh cetuskan kemahiran sosial kerana dapat mengeratkan hubungan dengan orang ramai semasa dalam program. Macam kita tahu, bila kena buat tugasan ni, memang diorang ni buat group ni bercampur-campur lah. So kita orang tak adalah macam dengan kawan-kawan je. So kita orang boleh dapat pupuk kerjasama lah, tolak ansur tu. Itulah. Okay, saya faham. Saya nampak ada point betul. Bagus ya awak campur-campur. Sebab mostly lah zaman akak dulu semua nak game masing-masing je. Okay. Dengan Oleh orang lain ada. awkward. Terima kasih adik Zulaikha kerana memberanikan diri. Thank you. Tak ada masalah pun kat mic. Saya tambah lagi boleh? Boleh. Nak tambah banyak pun tak apa. Nak tolong cover kawan-kawan lain boleh. Selain tu kita boleh ambil contoh macam mana pembentang mengemukakan info yang dibentangkan. Macam yang sebelum-sebelum ni tadi dia buat pendekatan yang pelbagai lah, nak suruh orang fokus. Macam akak-akak mungkin dia bagi quiz supaya kita orang nanti fokus, nanti boleh jawab quiz. Ada yang sebelum ni dia bagilah kekurangan, kelebihan produk tu. So kita macam menarik macam tu. Ada yang macam dia bagi pengalaman dia. Selain tu pun dia ada yang buat lawak-lawak juga. So kita pun macam tertarik, lebih kurang gitulah. Lawak thanks to Mahita. Menceriakan sebenarnya. Okay. Terima kasih adik Zulaikha for the next point. Dia lebih kurang macam kita tambah ilmu lah kan. Okay, ada lagi ke? Okay, kalau tak ada untuk poin-poin lebih yang adik-adik malu nak cakap ni, boleh PM siapa-siapalah, Faizah ke, Lai ke, Masyita. Apa testimoni cadangan penambahbaikan dengan impak kesan di PM, okay? Okay, kita boleh beralih kepada kuis tak? Boleh. Okay, kuis ambil gambar settle boleh tidur. Okay? Yes. Okay, Masyita. Ini dah keluar. Tak apa. Siapa yang spin Awak gentleman yang lain. awak punya chance untuk menang lagi tinggi. 3. Top 3 adik. Dia nak kasih hadiah. Lah duit akak ni. Demi adik-adik. Cik. Ada t-shirt. Demi adik-adik. Bagi ni lah sis. Tak boleh bagi link terus kan? Sabar. Let me try. Copy Okay, link. sekejap. Tunggu Kak Masyita bagi link. Udah. Okay, Kak Masyita dah bagi link tu. Okay, cepat 10 soalan je. Habis quiz ni kita ambil gambar tidur. Ayo. Siapa yang masih isyak tu?